Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Saifullah bin Kamaruzzaman. Nombor metrik 054608. Jadi hari ini saya akan memulakan pembentangan subjek metodologi pengajian Islam yang bertajuk perkara-perkara khilafiyah di Malaysia. Jadi seterusnya saya akan memulakan tentang isu tahlil. Pendahuluan. Amalan tahlil merupakan suatu amalan yang telah diamalkan oleh hampir seluruh umat Islam pada masa kini, terutamanya di negara ini, dan juga telah menjadi kewajipan bagi sebahagian umat Islam kerana dalam melakukannya dapat mendatangkan banyak kelebihan maupun kebaikan dalam kehidupan seharian. Amalan tahlil ini juga sering dilakukan ketika mana berlakunya kematian maupun apa jua jenis majlis keramaian seperti kenduri tahlil, tahlil arwah dan juga majlis perkahwinan. Tahlil ini juga boleh dilakukan secara berjemaah dan berkumpulan. Seterusnya, konsep tahlil. Konsep tahlil dibagikan kepada dua, iaitu yang pertama daripada segi bahasa. Dalam kitab Lisanul Arab, Al-Laith menyatakan tahlil membawa maksud menyebut kalimah syahadah, iaitu la ilaha illallah. Manakala menurut Kamus Dewan Pelajar edisi kedua pula, tahlil dikatakan merupakan perbuatan mengucapkan lafaz la ilaha illallah secara berulang. Manakala dari segi istilah pula, tahlil merupakan gabungan antara bacaan ayat Al-Quran dan juga surah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang merangkumi tasbih, tahmid, takbir dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kita pergi kepada amalan yang terdapat dalam tahlil. Okey, di Malaysia istilah tahlil lebih merujuk kepada suatu majlis keramaian yang dibacakan zikir atau wirid yang mengandungi bacaan ataupun wirid seperti tahlil, tasbih, tahmid, bacaan surah Yasin dan juga surah-surah lazim seperti surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Selain itu juga dalam majlis tahlil juga sering diadakan jamuan makan oleh tuan rumah selepas tahlil itu selesai sebagai sedekah kepada orang yang telah melakukan tahlil. Seterusnya, amalan tahlil juga diadakan selepas berlakunya kematian ahli keluarga serta diniatkan agar pahala atau apa jua kebaikan bacaan tahlil serta amalan menyedekahkan makanan kepada tetamu yang hadir dihadiahkan kepada kepada seorang yang telah meninggal dunia. Perkara ini telah disepakati oleh jumhur ulama adalah pahala yang dikirimkan kepada si mati adalah sampai. Seterusnya, daripada hukum membaca tahlil. Hukum membaca tahlil adalah harus di sisi agama dan juga dibolehkan sama ada tahlil itu dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia maupun tahlil itu dilakukan secara sengaja tanpa apa-apa tujuan. Walaupun amalan tahlil ini hanyalah diharuskan di dalam agama, tetapi adalah amat rugi untuk kita tinggalkan amalan ini kerana ianya dapat mendatangkan banyak manfaat dan fadilat. Seterusnya, amalan tahlil ini juga terkandung gabungan antara bacaan ayat suci Al-Quran serta surah-surah daripada Al-Quran, zikir kepada Allah yang merangkumi tasbih, tahmid dan takbir serta selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serta amalan tahlil ini juga mengandungi acara seperti memberi makan kepada orang ramai. Perkara ini bertepatan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Salam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, wahai manusia, sebarkanlah salam
jamukanlah makan kepada orang ramai dan bersembahyanglah kamu ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk ke dalam syurga dengan sejahtera. Seterusnya, begitu juga kepada berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia adalah sesuatu yang digalakkan oleh Islam, seperti mana yang disebut oleh Al-Quran yang bermaksud, oleh itu maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang engkau lakukan dan juga bagi dosa-dosa orang-orang beriman, iaitu lelaki maupun perempuan. Dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Seterusnya, isu tahlil. Isu tahlil yang berlaku di Malaysia. Okey, yang pertamanya bacaan tahlil ini juga dikatakan tidak menepati syariat Nabi. Bacaan atau amalan tahlil ini tidak dilarang sama sekali oleh Nabi SAW kerana pastinya mendatangkan banyak manfaat dalamnya. Manakala Nabi juga tidak mewajibkannya untuk kepada umat untuk melakukannya. Sabda Nabi SAW, perbanyakkanlah menyebut la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menganjurkan dan menggalakkan umatnya dalam melakukan amalan zikir dan tahlil. Seterusnya, pahala bacaan tahlil tidak sampai kepada semati. Sepakat jumhur ulama mengatakan bahawa pahala bacaan tahlil dan Al-Quran adalah sampai kepada semati ataupun orang yang telah meninggal dunia. Perkara ini dikuatkan lagi dengan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengenai Nabi mencacatkan pelepah kurma ke atas dua kubur yang di dalamnya diazab dengan berat. Perkara ini jelas memberitahu bahawa pahala tahlil ataupun bacaan Al-Quran adalah sampai pada semati. Sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan Jumat bin Syamsuddin Jumat, nombor metrik 054527. Kemudian saya akan menerangkan tajuk saya tawassul menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil tawassul menurut Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi maksud tawassul ini berdasarkan kitab An-Nihayah fil Gharib Hadis wal Asar, bahawa tawassul berasal daripada kata al-wasilah, adalah mengambil sarana agar doa atau ibadahnya lebih mudah diterima dan dikabulkan. Kemudian pendapat lain pula mengatakan bahawa tawassul berasal dari perkataan wasilah, bermaksud perantara. Tawassul, al-wasilah tadi seperti yang kita baca dalam ayat tadi, tawassul adalah memohon datangnya manfaat, yakni kebaikan, atau dihindarkan dari mudarat, keburukan daripada Allah dengan menyebut nama seorang Nabi atau wali sebagai tanda memuliakan, yakni ikram keduanya. Dengan disertai keyakinan bahawa yang mendatangkan manfaat dan mudarat secara hakikatnya hanyalah Allah semata-mata. Kemudian, tawassul ini terbahagi kepada dua, iaitulah tawassul yang disepakati dan tawassul yang tidak disepakati. Yang disepakati inilah yang ulama kesemuanya menerima, sementara yang tidak disepakati inilah yang menjadi isu di sekitar umat Islam sekarang. Ini adalah 3 tawassul yang disepakati keseluruhan ulama, iaitulah tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salah satu nama atau sifat baiknya. Yang kedua, bertawassul dengan perbuatan baik atau amal soleh. Yang ketiga, doa orang-orang yang alim. Yang ini 3 tawassul yang yang disepakati ke semua ulama. Kemudian yang menjadi isunya adalah tawassul yang tidak disepakati.
Tawasul yang tidak disepakati ini menurut Syekh Alwi Al-Maliki, sumber perbezaan dalam masalah tawasul adalah seperti tawasul dengan zat atau orang yang mengatakan, ya Allah, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab, Uthman atau Ali radhiyallahu anhu. Tawassul model inilah yang dilarang sebahagian ulama. Yang ini dirujuk daripada kitab Mafahim Yajibu an Sahah. Kemudian perbincangan lain dalam tawasul ini antaranya adalah tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, tawasul dengan orang soleh, tawasul dengan wali Allah dan para sahabat, tawasul dengan para anbiya, tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia, tawasul dengan orang yang masih hidup, tawasul dengan kuburan Nabi SAW, serta beberapa lagi permasalahan lain yang tidak dinyatakan dalam slide ini. Kemudian ini antara senarai nama para imam yang mempraktikkan tawasul. Yang ini imam yang mereka sendiri adalah ahlul hadis, mereka sendiri yang menyatakan bahawa boleh bertawasul. Antaranya Al-Imam Hafiz Abu Abdillah Al-Hakim, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Faraj Ibnu Al-Jauzi, Al-Imam Al-Hafiz Qadi Iyad, yang keenam Al-Imam Al-Syekh Nuruddin Al-Qari, kemudian Al-Allamah Ahmad Shihabuddin Al-Khafaji. Berikut semua adalah senarai imam-imam besar dan tokoh, bahkan ulama hadis, yang menyatakan bahawa tawasul ini diperbolehkan. Sekian saja daripada saya. Saya teruskan kepada sahabat saya yang lain. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada saudara Irfan Jumat. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk Zikir Ismu Zat menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Slide seterusnya. Okay, definisi zikir Ismu Zat. Zikir bermaksud memelihara sesuatu, menyebut dengan lidah, menyebut dengan hati, menyebut setelah terlupa sesuatu tentangnya, mempelajari atau memberitahu. Perkataan zikir menurut Kamus Dewan juga ialah perbuatan menyebut nama Allah dan juga mengingatinya, mengingati Allah. Ismu pula bermaksud satu kata nama yang boleh menjadikan sesuatu perkara dapat dikenali, dan dalam pada waktu masa yang sama, kata nama itu tidak pula dihubungkan dengan faktor masa ataupun tempat. Manakala makna zat bermaksud suatu perkara yang layak untuk diketahui dan diberitakan tentangnya. Dengan makna lain, zat bererti batang tubuh seseorang ataupun diri sesuatu, objek ataupun perkara. Slide seterusnya. Zikir ismu zat dalam Al-Quran. Istilah ismu zat ini ataupun istilah berzikir dengan melafazkan kalimat Allah sama ada secara lisan ataupun di dalam hati berulang-ulang kali. Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam menjelaskan kelebihan zikir ismu zat dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Lafaz pada uzkurullah dapat difahami oleh Ibnu Athaillah sebagai satu suruhan daripada Allah agar memperbanyakkan menyebut lafaz Allah. Hujah beliau menjadikan sebutan nama Allah sebaik-baik ibadat adalah kerana di dalam Al-Quran terdapat tuntutan supaya menyebut nama Allah sebanyak mungkin dan tidak pula pada nama yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa lafaz tersebut, yakni lafaz kalimah Allah itu adalah lafaz yang dikasihi oleh Allah sendiri serta mempunyai kemuliaan, keagungan dan kelebihan yang khusus di sisi Allah berbanding semua bentuk zikir yang lain. Amalan zikir ismu zat menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam hubungan ini menganjurkan praktik amalan zikir ismu zat dalam beberapa kitab beliau, antaranya ketika berbicara tentang adab khulwah, pengasingan diri kerana beribadat,
dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan Syekh inginkan seorang murid yang berkhalwah, Syekh akan mengajarkannya satu bentuk zikir supaya dia berterusan berzikir dengan lidah dan hatinya seperti diajarnya menyebut kalimah Allah, Allah ataupun kalimah Subhanallah atau mana-mana zikir yang dirasakan perlu menurut pandangan Syekhnya itu. Dalam kitab Imam Ghazali yang lain iaitu Kimia As-Sa'adah, Imam Ghazali mencatatkan seseorang yang ingin berzikir hendaklah duduk pada suatu tempat sunyi, menutup segala panca indera zahir, mencelikkan mata hati, pendengaran hati dan dengan itu dia menjadikan hatinya sebagai wadah untuk menerima alam malakut. Dalam pada itu dia hendaklah sentiasa menyebut Allah, Allah, Allah berterusan dengan hati, tidak dengan lidah. Seterusnya, amalan zikir ismu zat menurut Ibnu Taimiyah. Pada kurun ke-8 Hijrah, Ibnu Taimiyah membangkitkan isu zikir ismu zat ini dan banyak memperdebatkannya dalam tulisan beliau. Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa bahawa zikir ismu zat adalah tidak disyarakkan dalam mana-mana keadaan sekalipun dan tiada keterangan yang dijumpai daripada Al-Quran dan hadis ataupun daripada salah seorang ulama salaf. Amalan tersebut menjadi wasilah kepada pelbagai bentuk bid'ah yang sesat serta akan membuka jalan bagi pelbagai sifat yang dicela seperti ilhad dan ittihad. Kesemua amalan ibadat yang disyarakkan oleh Allah dalam bentuk zikir seperti haji, perayaan, solat, azan dan sebagainya adalah disebut dengan lengkap dan sempurna maknanya dari sudut tata bahasa dalam satu struktur ayat yang lengkap dan bukannya hanya disebut dengan satu kata tunggal yang tidak lengkap. Contohnya seperti Allah, Allah atau hu. Menyebut zikir dalam struktur ayat lengkap adalah penting kerana jika sesuatu zikir diucapkan tanpa struktur lengkap seperti mengulang-ulang lafaz Allah, Allah atau hu tidak akan mampu mencetuskan ma'rifatullah, yakni mengenal Allah yang berfaedah dan hal, yakni sifat iman yang mampu dimanfaatkan oleh pengamalnya sendiri. Sekian daripada saya. Seterusnya bersama saya dalam bincangkan amalan bertabaruk di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tabaruk dari segi bahasa bermaksud az-ziyadah ataupun ad-du'a. Seterusnya an-numu dan tabarruka yang bermaksud menuntut keberkatan. Manakala dari segi istilah tabaruk mengharapkan keberkatan dan rahmat daripada Allah dengan sesuatu yang mulia di sisi dan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, mencari keberkatan melalui pengaruh orang-orang yang dipandang suci dan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti nabi, rasul, wali, tuan-tuan guru yang mana diakui dan diyakini melalui perantaraan mereka dapat memperolehi keberkatan. Seterusnya, tabaruk terbahagi kepada dua iaitu masyru' dan mamnu'. Masyru' ialah amalan tabaruk yang dicarakkan atau dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Amalan pada jenis ini boleh jadi wajib, dituntut dan harus pada hukumnya. Seperti contoh, tabaruk dengan berzikir kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tabaruk mamnu' adalah amalan tabaruk yang tidak dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, golongan jahiliyah yang bertabaruk dengan Allah SWT melalui penyembahan mereka kepada berhala. Seterusnya, jenis dan pembahagian tabaruk. Yang pertamanya kepada susuk tubuh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama. Dan keduanya kubur Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama. Seterusnya, susuk tubuh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama. Yang pertama, peluh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pada satu kisah menceritakan tentang perbuatan Ummu Sulaim yang memerahkan peluh Nabi Muhammad SAW ke dalam bekas kaca ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur. Apabila Nabi Muhammad terjaga daripada tidur, lantas baginda bertanya kepada Ummu Sulaim tentang perbuatan yang dilakukan olehnya. Ummu Sulaim berkata bahawa peluh Nabi Muhammad SAW dijadikannya sebagai wangian. Malah peluh Nabi Muhammad SAW lebih wangi daripada wangian yang ada
seterusnya, kubur Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama. Kubur Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan paling pantas dalam bertabaruk dengan Rasulullah SAW setelah kewafatan baginda, dengan kedua-dua sahabat berkenaan mahu dimakamkan berdekatan dengan makam atau kubur Rasulullah SAW. Manakala kubur para sahabat, umat Islam dan para wali Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menziarahi dan berkunjung serta bertabaruk ke kubur Bilal Al-Habsyi yang merupakan seorang sahabat serta muazzin Rasulullah, kerana meyakini bahawa Bilal Al-Habsyi ini adalah seorang insan yang mulia dan kekasih Allah dan Rasulullah yang kuburnya terletak di Damsyik, Syria. Sekian saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Zairif Khuzaimi. Nama saya Ahmad Muhammad bin Ismail. Nombor metrik 054676. Saya akan meneruskan perkara khilafiah di Malaysia berkaitan tajuk Maulidur Rasul. Okey, istilah Maulidur Rasul ialah sambutan memperingati hari kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal dengan menzahir dan memperbanyak amalan kebaikan, bersedekah, berzanji dan menghayati sirah Rasulullah SAW. Dalam penggunaan uruf masyarakat Arab, Maulid membawa maksud tempat kelahiran Rasulullah, iaitu rumah Ibnu Yusuf yang kini telah dijadikan perpustakaan di Mekah. Dalam makna hal ehwal kelahiran, Maulid juga membawa maksud kewafatan, keluarga, dakwah dan jihad Rasulullah SAW. Okey, adab sambutan Maulidur Rasul yang pertama ialah mengadakan sambutan yang layak terhadap Rasulullah SAW, menghayati sirah Rasulullah secara menyeluruh, memelihara adab pergaulan dan tidak disertakan dengan perkara-perkara yang haram. Sandaran jumhur terhadap Maulidur Rasul. Dalil Al-Quran, Allah berfirman tentang keagungan, kelahiran dan pengutusan Muhammad SAW dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Imam Al-Sya'rawi menghuraikan bahawa setiap kejadian seperti haiwan, tumbuhan bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Maka apakah sebab segelintir umat Islam menghalang kami daripada bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bawa maksud, Rasulullah ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Baginda menjawab, hari tersebut merupakan hari keputeraanku dan hari daku diutuskan. Sahih Muslim, hadis berstatus hasan. Hadis ini merupakan hujah menyokong sambutan Maulidur Rasul. As-Sayyid Muhammad bin Alawi mendalilkan bahawa Rasulullah berpuasa pada hari Isnin sebagai tanda kesyukuran dan memperingati hari kelahiran baginda. Okey, pandangan golongan yang menolak Maulidur Rasul golongan ini terbahagi kepada dua, iaitu golongan yang mengkategorikan sebagai bid'ah sesat dan mengharamkan secara mutlak, dan yang kedua golongan yang meletakkan hukum makruh dalam sambutan Maulidur Rasul. Mereka berpegang pada dalil Al-Quran yang membawa maksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah reda Islam itu menjadi agama cara hidup untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Syekh Abdul Aziz menghuraikan kehendak ayat ini bahawa agama telah lengkap. Maulidur Rasul merupakan amalan bid'ah yang direka-reka kerana seolah-olah syariat Allah masih belum sempurna. Mereka juga berpegang kepada hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang membawa maksud, seburuk-buruk urusan ialah urusan yang direka dan setiap yang direka adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan berada dalam neraka. Hadis Sahih Muslim berstatus sahih. Golongan Salafi berpegang dengan hadis ini dan tanpa ragu-ragu mengatakan sambutan Maulidur Rasul suatu bid'ah yang sesat dan haram tanpa melihat kepada dalil yang lain. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami berkaitan perkara-perkara khilafiah di Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.